Dikatakan kepada dia, air ini tidak dibenarkan kepada orang yang ahli neraka. Tak benar, tak bagi minum. Bila dia dihalang, dia cari jalan, macam orang kata apa, dia tengok kesempatan, ada kesempatan, dia macam curi ayam tu, dia ambil juga, bawa pelari bagi ke mak dia. Nak bagi minum mak dia tu, anak dengan mak ni manalah tak sayang, bawa ayam tu bagi minum dengan menangis-nangis, bagi mak dia minum. Bila mak bagi mak dia minum dengan suara, kamu telah melanggar perintah supaya tidak dibenarkan air itu bagi pada orang yang derhaka pada Allah Ta'ala, maka api sambar tangan dia, tangan anak perempuan tadi, api sambar. Bila sambar, sakitlah tangan dia. Maka bila dia jaga daripada mimpi dia, dia tengok tangan dia kering, kesan terbakar dan panah, sakit. Ini cerita mimpi yang benar, bukan mimpi yang bohong. Maka dia sakit, tak tahu nak buat apa, datang jumpa Rasulullah. Jumpa Rasulullah, mengadu tentang sakit dia. Rasulullah tanya dia, kenapa? Maka dia cerita mimpi dia. Maka Rasulullah mengakui, ini mimpi kamu yang sebenar, sebagai pengajaran pada orang lain. Maka Rasulullah ambil tongkat dia, letak di tangan dia, doa pada Allah Ta'ala, tangan dia baik lega balik. Dan iktibar kepada orang hidup, supaya orang perempuan pun tetap juga jangan zalim diri sendiri. Kalau ada sikit kewangan, sikit duit apa semua, untuk kita juga menderma, infak pada jalan Allah SWT, pada kebaikan, pada benda-benda yang bawa manfaat. Kalau apa, itu hak kita juga, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan yang terakhir, kalau kita dah boleh baca Quran, dah mengaji Quran, dah pandai, janganlah lupa mak pak kita. Saya sebut dah dulu kan, dah. Kalau kita baca, takkanlah baca untuk kita saja, hadiahlah kat mak pak kita sama yang telah pergi. Jumhur ulama mengatakan sampai pahala. Jumhur ulama kata sampai pahala. Kita hadiah bacaan Quran kita kepada ayah dan ibu kita yang dah pergi. Kita tak tahu keadaan mereka di sana macam mana. Jangan lupa pada dia. Misal ayah dah mati, tinggal macam-macam kepada kita kan. Tak nama zalim namanya diri kita pada mak pak kita, tinggal dengan rangkaian kedai jeruk madu. Doa tak boleh nama siapa kan. Kita dapat atau pusaka ayah kita, tanah, rumah, bangunan, kenderaan, kemudian kita tak bagi apa-apa pada dia. Doa lepas semayang, doa juga, tapi Quran baca, hadiahkan, itu lebih baik. Itu satu cerita yang saya nak cerita ni, yang disebut juga dalam kitab tadi. Seorang yang soleh, dia rajin orang kata apa, mengembara. Bila dia rajin mengembara, dan dia punya kebiasaan dia, mana-mana tempat dia pergi, dia akan pergi ziarah kubur orang ni, orang soleh ni. Contohnya kalau dia pergi di Buan Tebai, walaupun dia pergi di Buan Tebai, dia akan pergi ziarah kubur kawasan di Buan Tebai tu yang ada. Dia pergi Penanti, dia tengok kawasan, dia akan pergi ziarah kubur. Itu biasa dia. Tujuan dia apa? Dia pergi sana, dia pergi salam pada orang di kubur, dia akan duduk itu doa pada orang di kubur. Kerja dia. Kenapa? Itu salah satu kebaikan yang kadang-kadang kita lupa, kita tak buat. Kita pergi ziarah sampai Kuala Lumpur apa semua kan, satu kubur pun kita tak singgah. Dia kata buat apa? Seram lah dah kan. Kita bukan akan pergi ke sana. Maka orang ni si ziarah kubur tersebut, dia dah doa apa semua, buat apa semua, baca Quran, doa pada orang kubur semua dan sebagainya. Dia duduk sandak di satu pohon pokok di kubur tu, dia terlena. Bila dia terlena, dia mimpi ahli kubur semua dah bangkit, duduk di kawasan kubur masing-masing. Ini satu mimpi yang benar, bukan mimpi dusta, mimpi benar. Dia tengok semua orang kubur tu, kebanyakan kubur tu, alhamdulillah, dia tengok semua orang ahli kubur tu bangkit dalam keadaan di depan mereka ada satu bentuk talam yang bercahaya terang kan. Seolah-olah kita kata kiasan kepada amalan-amalan yang sampai kepada mereka. Tetapi dalam ramai-ramai itu dia tengok ada seorang, satu kubur, dia kata orang
seorang lelaki tua duduk di situ dalam keadaan murung, dalam keadaan sedih. Depan dia tak ada talam, tak ada cahaya apa, gelap. Yang orang lain semua terang. Dia tengok seorang tu je. Dia pun pergi kepada orang tua tersebut. Dia kata, "Pakcik, kenapa kubur pakcik tak sama dengan mereka? Tempat pakcik tak sama dengan mereka?" Dia kata, "Mereka ada anak-anak yang soleh, yang hantar doa pada mereka, hantar hadiah pahala pada mereka. Pakcik," dia kata, "Pakcik macam mana?" "Pakcik ada anak, tapi anak pakcik tak teringat pada pakcik. Tinggal kedai kat anak pakcik, kan, contohnya. Tapi dia lupa, tak doa apa kat pakcik." Dah lah dulu contohnya atas dunia pun amalan tak tahu mana. Kita mati contohnya, kurang-kurang kalau ada anak-anak hantar, kan alhamdulillah juga. Sebab itulah kalau boleh jangan harap kat anak sangatlah. Dengan doa harap sangat kat anak, harap-harap terak nanti, kan. Kita mati je dia raya, kan. Jadi dia kata, "Pakcik tak ada apa." Tu yang kata susah hati. Dia susah hati. Pakcik tu pesan kat orang tadi, "Hang boleh tolong pakcik tak?" "Apa dia?" "Anak pakcik sekian-sekian tempat, sekian-sekian kampung, sekian-sekian dia meniaga kedai, nama dia sekian-sekian, apa nama? Hang pergi cari dia, kalau boleh pergi habang lah kat dia. Pakcik susah sini." Kan, dalam mimpi tu. Lepas tu dia jaga, dia terjaga. Betul tak betul ni? Aku mimpi ni betul tak betul ni? Maka dia pergi cari kampung tu. Nak tahu, dia nak pastikan mimpi dia betul tidak, dia pergi cari kampung tersebut. Maka dia pergi sekian-sekian jauh kampung tu. Biasalah kan, kadang-kadang mak dengan anak ni terpisah dengan ayah ni jauh. Sampailah jumpa kampung tersebut, dan dia tanya orang kampung tersebut, tanya, "Ada tak sekian-sekian orang, nama sekian-sekian, meniaga kedai?" Dia kata ada sekian-sekian. Dia pun tunjuk jalan. Akhirnya dia pergi, sampailah jumpa kedai yang si anak tu berniaga tersebut. Dia bagi salam, "Assalamualaikum, kan, kamu nama sekian-sekian ke?" "Ya, saya." Dia tengok orang ni, "Pakcik nak beli apa?" Dia, "Bukan saya datang nak beli barang, saya datang nak jumpa kamu. Ada satu urusan yang saya nak bagi tahu kamu." Okay. "Sebab apa?" Dia kata, "Kamu tahu tak kampung sekian-sekian?" "Kamu tahu? Saya datang daripada kubur sekian-sekian. Ayah kamu simpan di sana ke?" "Ya, betul. Ayah saya tanam di sana." Dia cerita, "Dan saya lihat ayah kamu, saya mimpi ayah kamu dalam keadaan susah, kan, kubur dia gelap. Dia pesan pada saya sebelum datang, bagi tahu kamu, kan, kamu lupa pada dia, nega lah. Kamu tak tolong dia. Dan saya datang ni kerana dia bagi tahu saya nama kamu, kampung kamu." Nangis anak tu. Baru teringat, lama ni aku seronok, aku hidup atas dunia senang, tapi aku lupa pada mak dan ayah aku, kan. Bila dia cerita begitu, anak dia sedar, "Ya Allah, lama ni aku dipulut kejap dunia, lupa akhirat, lupa Allah Ta'ala, lupa untuk tolong mak pak kita yang dah berjasa banyak kepada kita." Dia mula pergi mengaji Quran, berniaga juga, tapi Quran dia mengaji, belajar Quran. Sampailah bila dia berniaga sambil mengaji Quran, dan waktu tak ada orang datang beli, dia baca Quran sampai Quran duduk di tangan dia, kan. Niaga baca Quran, tak ada orang beli, baca Quran, hadiah pahala. Ya Allah, tuan-tuan, senang je niat hadiah pahala tu. Ya Allah, Tuhanku, sesungguhnya Al-Quran yang aku bacakan ini, sesungguhnya Al-Quran yang aku bacakan ini, jika ada pahala di sisi Engkau, Ya Allah, Engkau jadikanlah pahala bacaanku ini kepada arwah si fulan bin si fulan, arwah ayahku si fulan bin si fulan, arwah ibuku si fulan bin si fulan. Itu cara dia, kan. Niat gitu. Kadang-kadang setengah orang tak tahu nak niat, kan. Maka kemudian yang orang soleh yang duduk ziarah kubur ni, dah lama dah dia balik, dah dia beritahu anak tu, dia balik lama satu, sampai pula pusingan dia ziarah lagi kubur kampung yang ayah dia tu meninggal tu, ziarah lagi.
Dia tidur di pokok tu, mimpi benda yang sama juga. Dia tengok kubur ayah kau ni tadi lebih terang daripada orang lain, lebih cerah daripada orang lain. Dan ayah tu kata, terima kasih banyak-banyak, kamu tolong sedarkan anak saya. Dan hari-hari dia baca Quran, hadiah pahala kepada saya, dan saya bangga dengan kawan-kawan saya di sini. Terangkan, Allah Ta'ala terangkan kubur saya. Tak bolehkah kita buat? Tak bolehkah kita tolong mak pak kita yang kita tak tahu keadaan daripada sana, daripada kita duk sakit hati pada orang tu, hina orang ni, hina orang ni, sumpah orang tu, sumpah orang ni. Kita ni macam mana? Kalau kita lupa mak pak kita, satu masa anak-anak kita lupa pada kita, tuan-tuan. Kalau kita ingat mak pak kita dah pergi, insya-Allah Tuhan akan takdirkan juga anak-anak kita pasti ingat pada kita. Itu kelebihan orang yang berjasa, orang yang berbuat baik dengan sesama manusia dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya tak mengambil masa yang panjang. Sekadar inilah yang dapat saya sampaikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri saya dan untuk tuan-tuan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.